Okey, kita teruskan proses PDPC kita pada hari ini dengan melihat kepada faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis di anod dan juga katod. Okey, jadi cikgu teruskan. Sebagai ulang kaji, kita tahu ada 3 faktor yang mempengaruhi hasil di anod dan juga di katod. Okey. Iaitu yang pertama, kita ada nilai E naught, kepekatan larutan, dan yang ketiga jenis elektrod. Jadi hari ini saya akan terangkan untuk faktor yang pertama dulu, iaitu nilai E naught. Okey, jadi kita ambil contoh soalan dalam buku teks. Kita boleh rujuk muka surat 39, iaitu penggunaan larutan kuprom 2 sulfat menggunakan elektrod karbon. Kita tahu dia adalah faktor yang pertama kerana penggunaan elektrod karbon sebagai elektrod, dan juga larutan yang digunakan ataupun elektrolit yang digunakan adalah cair ataupun tidak dinyatakan sebagai pekat. Okey, jadi bila dapat soalan macam gini, kita tahu larutan kuprom 2 sulfat adalah sebagai elektrolit. Jadi cuba ceraikan, ionkan dia kepada ion-ion yang hadir di dalamnya. Okey, ion kuprom 2, ion hidrogen, ion hidroksida dan juga ion sulfat. Okey. Jadi kamu bahagikan dia kepada anod dan juga katod. Okey. Biasakan menjawab dalam bentuk jadual supaya dia lebih tersusun poinnya, kita boleh mudah ingat. Okey. Anod kita tahu ini adalah proses elektrolisis, bermaksud anod adalah terminal positif, katod adalah terminal negatif. Okey, bila anod adalah positif terminal, bermaksud ion yang tertarik kepadanya sudah tentu ion yang bercas negatif, iaitu ion hidroksida dan juga ion sulfat. Okey, jadi peraturan di anod menyatakan bahawa kita perlu memilih ion ataupun anion yang E naught-nya adalah kurang positif. Okey, sekarang ni cuba keluarkan dia punya nilai E naught bagi hidroksida, iaitu 0.40 volt. Nilai E naught bagi sulfat pula ialah positif 2.01 volt. Okey, jadi cuba rujuk kepada kedua-dua nilai E naught yang ada ini. Jadi yang manakah yang akan kita pilih untuk dinyah cas? Jadi peraturan menyatakan bahawa kita perlu memilih anion dengan nilai E naught yang kurang positif, bermaksud kita akan pilih OH. Okey, jadi ion OH akan dinyah cas. Okey, kerana apa? Kerana nilai E naught bagi ion hidroksida adalah kurang positif daripada E naught ion sulfat. Okey, cikgu tulis ringkas, awak kena tulislah dalam bentuk perkataan. Okey, jadi sebab itulah kita memilih ataupun kita memilih ion hidroksida untuk dinyah cas. Okey, jadi ion hidroksida akan mengalami proses pengoksidaan. Okey, kerana apa? Ion hidroksida akan menderma elektron menghasilkan oksigen dan air. Okey, apabila kita tulis dia punya equation setengah persamaan dia, kita akan dapat OH tolak menghasilkan oksigen dan juga air, dan dia adalah menderma elektron. Okey, sekarang ni dia belum balance kerana kat sini 2, kat sini asalnya 1. Jadi cikgu letakkan kat sini 4 supaya dia balance. Bila saya letak kat sini 4, bermaksud saya perlu letak kat sini 2 supaya hidrogen kali 4. Jadi E ini perlu ditulis sebagai 4 lah. Okey, sebab negatif 1 darab 4.
Bila negatif 1 darab 4, kat sini dapat negatif 4. Kat sini adalah kosong casnya, kat sini kosong, kat sini perlu menjadi negatif 4 supaya dia seimbang kiri dan kanan. Jadi kat situ kita akan tulis sebagai 4. Sebab kita tahu elektron casnya adalah negatif. Tapi pelajar tak perlu tunjuk yang ni dalam soalan. Okey, pelajar terus berikan jawapan setengah persamaan. Okey. Jadi kita tahu kalau soalan meminta pemerhatian kita adalah gelembung gas tak berwarna terbebas. Okey, kerana kehadiran oksigen sebagai inference dia lah. Okey, di katod pula ion yang tertarik adalah ion CO2+ dan juga ion hidrogen. Okey, nilai E0 bagi hidrogen, nilai E0 bagi kupron ialah, okey, kena keluarkan ni 0.00 volt. Ini adalah 0.34 volt. Jadi peraturan di katod menyatakan kita perlu memilih ion yang nilai E0-nya lebih positif. Okey, jadi yang lebih positif sekarang adalah CO2+. Bermaksud CO2+ akan dinyacas kerana nilai E0 CO2+ lebih positif daripada E0 hidrogen. Jadi CO2+ akan mengalami proses penurunan. Okey, cikgu tulis singkat, awak tulis lengkaplah. Okey, CO2+ akan terima elektron menghasilkan atom kupron. Okey, ini adalah ion kupron menerima elektron menghasilkan atom kupron. Okey, kena nyatakan ion kupron. Okey, CO2+ akan bertukar kepada CO2+. Di sini adalah menerima elektron. E di sebelum anak panah. Jadi kita dapat lihat kita perlu letak sini 2. Okey, supaya kat sini positif 2, sini negatif 2, tidak sama dengan sini kosong. Jadi pemerhatian dia adalah pepejal perang terbentuk. Okey. Kerana apa inference dia? Kerana pembentukan kupron sebagai hasil kita. Okey. Jadi itu adalah faktor yang pertama, iaitu nilai E0.